Assalamualaikum anak-anak Nambi, kita jumpa lagi untuk TMK. Okey, untuk TMK ni cikgu cuba permudahkan. Okey. Yang penting cuba, tak tahu bertanya. Okey, hari ni kita masuk tajuk dia simbol dalam carta alir. Maknanya dalam komputer dia hanya digunakan simbol macam mana untuk memberi arahan. Okey, boleh buka buku teks 22, 23, 24. Sekarang ni cikgu terangkan maksud-maksud dulu sebelum kamu boleh buat latihan kat belakang tu. Okey. Yang pertama, simbol macam ni lonjong ni. Itu nama dia terminal. Terminal ni kita gunakan pada perkataan mula atau tamat. Okey, mula-mula. Kita baca tali daripada atas, ni mula, ni tamat. Mesti kita guna simbol lonjong. Dekat dalam dia kita tulis mula, sini tamat. Dia mesti dalam kotak yang berbentuk lonjong. Itu kita panggil simbol dalam carta alir. Jadi terminal ni hanya ada pada atas dan bawah, mula dan tamat. Itu adalah terminal. Okey. Input dan output ni. Input output ni adalah untuk membaca. Contohnya membaca pergi ke kedai. Itu input. Dia baca, dia pergi ke kedai. Membeli barang. Itu maksudnya input. Macam nak proses? Proses ni contohnya harga ayam tu RM1.20, harga air RM50. Jadi jumlah ayam dengan air. Bila dia kata jumlah tu, maknanya dia kena proses. Proses jumlahkan dua harga tu. Itu maksud proses. Maknanya dia kena bekerja, dia kena mengira. Itu beza input dengan proses. Input atau output ni adalah perkara yang kita buat. Pergi ke kedai, membeli kuih. Itu input. Kalau proses ni, dia akan mengira apa yang kita beli. Mengira, dengan kata senang, mengira apa yang kita beli. Itu yang paling mudah untuk kamu faham. Proses ni dia perlu mengira apa yang kamu beli. Itu proses. Sebab tu dia guna proses. Macam kalkulator. Kita tambah guna kalkulator. Jadi kalkulator tu adalah untuk memproses aktiviti yang kamu buat. Okey. Seterusnya, gambar yang macam ni adalah pilihan. Pilihan ni, okey, sama ada ya atau tidak. Di sini ya, sini tidak. Kalau ya, dia teruskan proses seterusnya. Kalau tidak, dia akan ulang balik. Itu maksud pilihan. Maknanya ada dua, ya atau tidak. Kalau kamu kata ya, contohnya kamu bayar duit, teruskan seterusnya. Kalau dah kira-kira tiba-tiba dia kata tak. Okay, apa sebab tak? Tak cukup duit. Jadi kalau tak cukup duit, apa pilihan? Maknanya dia akan bagi pilihan yang lain. Itu maksud simbol yang ini. Pilihan. Okay. Seterusnya garis alir. Garis alir ni contohnya kalau kita nak menyambungkan satu benda, kita mesti menggunakan ni. Mesti menggunakan garis alir. Garis alir ni menunjukkan pergi ke mana. Contohnya macam tu. Mesti ada nak panah. Okay. Pentingnya garis alir supaya komputer tahu bermula dari mana dan tamat di mana. Itu fungsi garis alir. Last sekali penyambung. Okay. Penyambung ni digunakan contohnya kamu buat buku. Ini buku. Okay. Kamu tulis besar tulisan kamu ni. Kerusi besar. Tiba-tiba tak muat. Okey, bila tak muat itu fungsinya penyambung. Okey, buat dulu garisan. Kita buat bulatan dekat sini. Lepas tu bulatan ni kita sambung dekat sebelah. Teruskan. Teruskan yang seterusnya. Macam tu. Tu maksud fungsi penyambung. Okey. Fungsi dia untuk menyambungkan kalau satu buku tak cukup, kita gunakan bulat tu. Okey. Latihan dia senang saja. Cikgu dah bagi dah ni. Tengok ni. Mula dengan tamat. Apa simbol yang kita patut guna kalau mula dengan tamat? Apa yang perlu kamu buat?
kamu lukis saja bentuk yang betul. Contohnya berbaris. Berbaris ni perlu proses tak? Tak perlu. Jadi mana proses dia? Mana yang perlu dia proses? Jadi tugas kamu lukis simbol sahaja. Ikut yang ini arahan ni, lukis simbol. Mana setiap satu ayat ni ada satu simbol. Ada yang sama, ada yang lain, berkaitan dengan apa yang kamu baca. Contohnya ada baki wang. Dia perlu proses tak? Perlulah. Kalau ada baki wang, ya, diterima wang. Kalau ada baki wang, tidak. Pergi sini, tidak. Jadi ini adalah proses. Proses. Tidak. Kalau ya, pergi sini, terima wang. Jadi terima wang ni adalah input. Ini adalah input. Ini adalah input. Sebab apa input? Dia terima wang. Okay. Kalau ada baki ni adalah pilihan. Maaf. Kalau ada baki ni ada tak baki. Kalau ada ya, terima wang. Kalau tak ada, terus bawah, terima makanan yang dibeli. Ini kita masuk pilihan. Proses yang mana? Ni lah. Bayar makanan. Bayar makanan. Ini lah dia proses. Sebab dia nak kira barang apa yang kamu beli, berapa ringgit semua sekali. Itu kita panggil proses. Jangan lupa letak garis alih, garis alih. Okey? Okey, dah terima wang. Apa dia buat? Pergilah sini, jangan habis. Bila kamu tak buat garis alih macam ni, nanti bila dah terima wang, kamu tak dapat makanan. Jadi pentingnya garis alih ni, lepas dah terima wang, pergi mana? Terima makanan yang dibeli. Cikgu dah bagi dah ni. Jadi tolong buat. Okey, seperti biasa, dah tonton video ni, buat kuizi. Sebab bila buat kuizi, cikgu tahu berapa orang yang dah tengok video, berapa orang yang dah buat. Okey, jadi selamat belajar. Terima kasih.